fix anyone. You just leave and move on. After all, divorce isn't such a tragedy, but staying in unhappy marriage it is. Divorce. Mimi, cancelkan semua appointment I, please. Baik, Cik Juwita. Cik. Kau nampak tak apa kau nampak? Tu dia dah baca Twitter Cik Azlan lah tu. Pandainya kau dia kena cerai dalam Twitter je. Mimi, Cik Juwita mana? Cik Juwita tak ada, dia dah keluar. Dah keluar? Tapi dia yang suruh saya jumpa dia dekat ofis. Bila? Sebenarnya ni. Dia keluar lepas tengok Twitter Cik Azlan tadi. Orang labah dia keluar. Kenapa dengan Twitter Encik Azlan? Ya, takkan you tak tahu apa-apa. You kan rapat dengan dia. Dia tak cerita apa-apa dekat you. Korang, dah lah tu. Pergilah buat kerja. Diamlah Mimi. Cik Azlan tu dah tak tahan dengan panggil buruk dia tu. Itu sebab Cik Azlan sanggup ceraikan dia dalam Twitter. Baik, itu sebagai setutan drama untuk kita buka topik kita hari ini tentang apa masalah rumah tangga dikongsikan di dalam media sosial yang orang tu tak tahu tapi semua orang lain dah lebih tahu daripada dia. Dan jadi satu masalah pula. Tak ada privacy kalau dikongsikan. Itu sebahagianlah daripada contoh kita bahawa pentingnya privacy ataupun mungkin orang yang tak menjaga privacy. Jadi itu yang kita nak bincang hari ini bersama tetamu-tetamu kita. Kita terus bersama dengan bersama kita Aisyah Azman. Apa khabar Aisyah? Sihat alhamdulillah. Dan Nain terus bersama dengan kita kembali bersama kita dan juga Cik Fazli Aziz kita perlu motivasi yang seperti biasa sentiasa kacak bergaya. Alhamdulillah. Dah makan belum? Nanti belanja kan? Dia diet. Cik Fazli tak perasan kita diet. kurus. Okey, kalau kita bercakap tentang privacy ni, mungkin konteks ataupun konotasinya berbeza-beza bagi setiap individu. Ada orang yang merasakan dengan siapa dia nak berkawan, dengan siapa ataupun apa kehidupannya itu privacy. Ada ruang ataupun dinding di situ. Tetapi ada juga dalam individu tertentu merasakan bahawa konotasi privacy itu hanya antara dalam kalangan pasangan saja. Jadi Cik Fazli, sebagai pembuka bicara kita pada hari ini, apa yang perlu kita kongsikan kepada penonton ini? Mungkin ada perbezaan ataupun dinding-dinding yang berbeza dalam maksud privacy itu sendiri. Pada saya, bila kita bercakap tentang privacy, seorang yang normal ni memang dia ada privacy dia. Cuma level of privacy itu tidak samalah. Sebab artis ada part-part yang didedahkan kepada orang umum, kan, pada orang awam. Dan saya yakin kalau jadi artis pun tak semua site kita nak dedahkan. Hanya site yang kita nak orang tahu saja yang kita nak dedahkan dan site yang tertutup yang kita tak nak orang tahu tetap kita akan lindunglah. Sebab apa? Memang itulah dia sebagai seorang manusia yang normal. Sebab dia ada 4 fungsi sebenarnya. Kenapa privacy ni penting? Pertama, P adalah dipanggil personal autonomy. Sebab bila orang tahu tentang maklumat kita ni kadang-kadang dia boleh memanipulasikan kita. Betul. Kan? Dia boleh memanipulasikan kita. Contoh, saya tahu Fahrin tinggal kat mana, saya tahu dia pakai kereta apa, nombor pelit, anak berapa orang, tahu nama, detail, nombor IC semua kan. Jadi kalau saya nak offer produk, apa produk yang akan kena dengan dia, so itu akan memudahkan untuk dimanipulasi. Betul. Sebab itu penting untuk privacy dijaga. Supaya apa? Supaya kita ni tidak senang ataupun tidak mudah dieksploitasi. Scammer sebenarnya pun kadang-kadang scammer yang mahir ni, dia bukan buat secara on the spot tu tidak. Dia akan kaji dulu latar belakang. Sebab apa dia akan dapatkan maklumat? Sebab apa nak manipulate? Okey. Itu pertama. Yang kedua adalah pentingnya privacy ni adalah untuk emotional release. Sebab kita nak release emosi kita ni bukan pada semua orang. Betul. Kan? Tapi pada orang yang kita percaya. Sebab itu bila kita sebut tentang privacy ni, ada orang-orang tertentu yang kita nak fokus pada dia. Kita tak akan pergi pada orang lain. Contohnya suami isteri lah. Kan? Maknanya sepatutnya luahan emosi itu pada suami ataupun pada isteri, bukan pada orang luar. Sebab apa? Itu privacy. Yang ketiga adalah dipanggil self actualization lah. Maknanya kita ni kita berhak untuk self autonomy. Kita berhak untuk memilih sesiapa yang kita nak berkawan. Ini saya nak cerita tentang fungsi privacy dulu. Kemudian dia ada satu lagi adalah limited and protected communication. Maknanya kita
kita nak bercakap dengan siapa, kita nak berbual dengan siapa, itu pilihan kita. Itu fungsi privacy. Maknanya kita tak akan cakap satu benda dengan semua orang, tak ada. Betul. Ya, betul. Kan, saya bercakap dengan Farid hal yang ni. So, yang saya rasa sesuai, yang tak sesuai saya tak bercakap. Maknanya itu fungsinya. Jadi bila kita bercakap tentang privacy ni sebenarnya adalah dia sebenarnya bergantung kepada kita, dan yang penting adalah sejauh mana ianya tidak menjejaskan kesihatan mental kita. Sebab saya akan kait dengan kesihatan mental. Kenapa? Kenapa macam ni? Sebab kalau ada orang tahu benda yang saya tak nak orang tahu, adakah ia menjejaskan emosi saya? Of course akan terjejas. Orang tahu aib saya, mesti saya terjejas. Orang tahu perkara, contoh kan. Saya bagi contoh lah. Farin nak tak orang tahu berapa gaji Farin? Berapa income Farin? Tak nak, tapi kalau Rizal dia saya boleh beritahu dia. Minta up gaji sikit. Tapi ada yang tahu, LHDN. Itu macam mana itu privacy itu sebenarnya? Sebab itu bincang lain tu ada orang buat buka pejabat signboard pun tak letak sebab dia elak juga kan. Okey. Mungkin gaji orang nak kita mungkin masih boleh consider, tapi hutang? So itu semua sebenarnya privacy yang kita nak jaga untuk kesihatan mental diri kita. Okey. Dari bahasa mudahnya berbalik kepada asasnya adalah saya kira bukan hal gaji saja, mungkin macam-macam lagi lah kan. Banyak benda lagi lah sebenarnya. Okey. Saya nak tanya pada Aisyah sebenarnya. Mungkin kita ada kesinambungan daripada Cik Fazli katakan. Okey, sebagai seorang selebriti, macam mana Aisyah menyediakan ataupun menggariskan apa yang kau boleh kongsi, apa yang tak? Kerana kadang-kadang kita menjadi satu komitmen dan keperluan juga untuk mendedahkan sesuatu. Tapi Aisyah letak garisan tu macam mana? Kalau pendapat Aisyah lah, untuk sebagai seorang selebriti ni dia tak memilih untuk nak berkongsi semua benda, sebab benda tu tak perlu pun. Kalau macam kat social media kita akan pilih mana yang kita nak kongsi. Contoh macam privacy dari segi hubungan dengan sesiapa. Macam dulu Aisyah berkongsi semua benda sebab mungkin masa tu Aisyah terlalu baru. Macam sekarang Aisyah lagi tahu macam selok-belok netizen ni macam mana. Diorang kadang-kadang kita tak share pun dia korek. So macam kita akan share mana yang patut kita share, mana yang kita rasa macam tak payah nak share, tak perlu kita tak payah share. Itulah. Itu memang pilihan yang bijak jugalah. Dan kalau kita bercakap apa yang Aisyah kongsikan ni, kembali juga kepada Nan dan apa yang telah pun Cik Fazli kongsikan tadi, ada pelbagai kategorinya. Privacy tu kan Nan kan. Mungkin bila kita dah bahagikan kategori itu sebagai seorang individu, sebagai seorang selebriti dan juga sebagai seorang suami, kita mungkin perlu menjaga adab, batasan dan juga privacy itu sendiri. Jadi macam Nan sendiri, bagaimana Nan nak membezakan contoh privacy dengan peminat, contoh di media sosial, tapi privacy antara pasangan ni, sebab kadang-kadang ada dalam kalangan pasangan ni, contoh dia benda yang simple, ini perkara normal lah. Kita memang ada password dekat telefon kita, pasangan kita tak tahu. Kadang-kadang privacy benda-benda yang penting, contoh yang kita tak tahu, kalau mungkin berlakunya sebarang kecemasan ataupun kemalangan dan sebagainya, itu mungkin boleh menimbulkan masalah. Betul. Macam mana? Jadi okeylah, kalau in terms of macam tu, itu dah membabitkan safety kan. So macam masa I ada wife dulu. So all the password untuk I punya phone, I punya Instagram ataupun any social media platforms, I akan bagi dekat dia, banks of course. So benda-benda ni semua I akan bagi. Tapi of course kadang-kadang ada juga benda yang privacy tu dari segi kerja. Macam kerja-kerja saya, ada tak semuanya benda yang saya boleh bagi tahu. Pasal kadang-kadang benda, mungkin kadang tu stres kita ni, kita bawa balik ke rumah cerita kat dia pun jadi stres sekali kan. So banyak benda yang kadang ada setengah-setengah tu I simpan sikit, ada yang I bagi. Okey, saya rasa lepas ni penonton-penonton, suami dia balik, dia kata, Nan tu kongsi password Instagram. Itu yang saya nak sambungkan. Saya nak sambungkan Cik Fazli ni. Bila saya okey, tapi Cik Fazli nak jadi saya. Kenapa dia boleh share password Instagram you tak boleh kan? Penonton. Okey, saya anggap ini juga ada manusia berpautan beza-beza. Pendirian juga berbeza-beza dan juga cara beza. Okey, jadi untuk kita memperjelaskan macam Fiza kata macam ni, mungkin ada juga para suami atau rumah tangga, bukan saja kata suami. Kadang-kadang ada isteri juga banyak merahsiakan daripada pasangan lah. Suami kan. Okey, jadi apa yang kita boleh katakan tentang benda, apa patut kita share, apa yang tidak dan sebagainya. Saya ada 4 perkara yang sebenarnya kita tak boleh letakkan sebagai satu privacy dalam rumah tangga. Maknanya antara suami isteri. Pertama adalah kedudukan kewangan. Yang ini sebenarnya tak boleh jadi satu privacy. Maknanya suami tak boleh rahsiakan pada isteri, isteri tak boleh rahsiakan pada suami. Maknanya kedudukan kewangan maknanya berapa kemampuan, gajinya berapa, pendapatannya berapa. Setuju. Kenapa saya kata benda tak boleh terlalu dirahsiakan? Sebab
expectation isteri, katakan gaji kita katakan 30,000, isteri menganggap gaji kita 30,000. Jadi bayangan dia 30,000 maknanya dia nak layanan yang dia dapat keperluan berasaskan nilai 30,000. Kan? Tapi kalau dia tahu hakikat sebenar gaji kita sebenarnya baru 5,000. Maka dia kena realistikkan harapan dia sesuai dengan keperluan kemampuan kita. Faham? Kan? Itu satu dari segi financial. Hutang. Sebab tu hutang ni sebenarnya kita kena telus. Pasangan kita kena tahu apa kita hutang. Tapi setengah-setengah suami dia berhutang, dia tak beritahu. Dia masuk MLM ke dia tak beritahu. Biar abang settle. Dia buat loan dulu kan. Dia baca, aku boleh. Boleh, dia configure. Biar abang settle lah. Sebab bila dia nak buat loan, kalau bini tahu, bini marah. Kan? Sebab bini tahu kita punya karakter macam mana. Jadi dia tak beritahu. Bila tak beritahu, bila hadapi masalah, itu akan menimbulkan lagi tekanan. Isteri tengok, gaji, mana duit gaji pergi? Padahal bayar loan tak segitu. Nasib baik bayar loan. Kalau bayar benda lain. Okey, itu pertama. Yang kedua, yang perlu dibincangkan juga, maknanya tidak boleh dianggap sebagai satu privasi, adalah hala tuju karier. Suami isteri kena bincang hala tuju karier. Sebab hari ini, pada saya, isteri hari ini berkerjaya. Suami berkerjaya, itu biasalah. Maknanya, hala tuju kedua kerjaya ke arah mana nak pergi semua mesti dibincangkan bersama. Sebab bila kita sebut tentang privasi, dia bukan pilihan peribadi semata-mata bila kita dah bersuami isteri. Dia adalah mesti pilihan bersama, kena ada persetujuan bersama. Benar. So, bila tak bersetuju bersama itu ada masalah. Yang ketiga, yang perlu dibincangkan, ini bukan isu privasi, adalah, maaf saya sebut, tentang hubungan intim. Kesukaan, tak suka, apa, cara, kaedah, yang ini mesti dibincang secara terbuka suami isteri. Okey. Dia bukan isu privasi. Dan yang keempat adalah sikap lah, tentang apa yang awak suka, apa yang saya tak suka, apa yang awak suka, apa yang awak tak suka, itu perlu dibincangkan. Okey. Jadi sebenarnya ada banyak perkara yang boleh dibincangkan dan ada perkara yang kita ingatkan malu untuk dibincangkan ataupun privasi, tapi sebenarnya itu bukanlah privasi, khususnya dalam konteks hubungan suami isteri. Farid, boleh tak kita baca komen daripada Direct Farhan? Dia kata setiap orang ada privasi, tak semua perkara boleh dikongsikan. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Seperti semalam saya upload gambar saya minum kopi, tapi ada kawan saya menangis sebab tak ajak dia. Allah. Macam mana tu? Allah. Ini emosi ni. Itu privasi ke? Kena jumpa kaunselor tu. Okey, dan kemudian mungkin juga kita boleh kongsikan juga. Sekarang ni semua orang ada kamera, ada video. Mazila Mansur ni pun menarik juga sebenarnya ni. Kadang-kadang selebriti selalu ada masalah macam ni. Hangat betul kalau ada orang cuba ceroboh privasi. Kadang tu orang ganggu tengah ambil video pun boleh perang besar. Macam tu pula Cuma kadang-kadang macam you lah selebriti kan, macam Nain dan juga Aisyah kan. Kita tengah makan ke dengan keluarga dan sebagainya, orang rakam-rakam curi record cara tak minta izin. Dan kadang-kadang video yang diambil separuh jalan tu dia mungkin memberi konteks ataupun penceritaan yang berbeza dengan keadaan sebenar kan. Betul. Jadi kalau macam tu dengan Aisyah. Jadi bagaimana pula lah sebenarnya dalam kita nak menggariskan satu privasi kepada kita dan nak orang faham. Kadang-kadang bila kita jadi selebriti, kau kena cerita semua. Kau seorang selebriti, ini marketing kau, ini cerita kau, semua orang kena tahu ni. Jadi bagaimana Aisyah menetapkan pendirian itu? Di mana sebenarnya kadang-kadang orang kata mungkin kita terlepas peluang ke kalau kita tak berkongsi dan sebagainya. Jadi macam mana Aisyah punya pendirian tentang tu? Kalau kita nak berkongsi tentang keluarga, tak ada masalah kot. Kalau macam hubungan kita dengan contoh kalau dah berkahwin, kalau yang dengan partner, itu akan ada had dia kot bagi Aisyah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa rasa perasaan orang bila kita share. Contoh macam kalau dari segi kehidupan harian kita pun kita tak boleh nak share semua. Sebab kadang-kadang kita tak tahu macam mana kehidupan orang lain. Kadang-kadang orang tak boleh nak terima benda tu. Mungkin atau ada rasa cemburu atau ada rasa macam tak suka. Jadi kita nak elak perkara-perkara negatif bila kita share something tu. So Aisyah akan tapislah setiap apa yang Aisyah share. Dan Aisyah pun akan selalu tanya mak Aisyah juga, macam Umi okey tak kalau Aisyah share macam ni, macam ni. Kalau Umi rasa macam tak okey, Aisyah tak post. Lagi-lagi macam sekarang dah bertudung kan. Lagi macam kita kena limitkan apa yang boleh kita share, apa yang boleh kita tak share. Macam tu. Tapi Aisyah setuju ataupun tidak kalau kita katakan privacy ni juga adalah pilihan. Contohnya sebagai seorang selebriti kan, kita sebenarnya boleh je buat satu lagi akaun yang private. Yang mana yang itu. Buat fake account. Betul tak? Maksudnya kita boleh buat satu akaun yang private. Yang mana itu memang rakan-rakan kita yang kita percayai ataupun rakan-rakan karib. Sebab kadang-kadang walaupun gambar kita dengan keluarga contohnya kan, kadang-kadang kan tak berapa sesuai untuk dikongsikan dengan orang ramai dan sebagainya. Setuju atau tidak saya katakan itu satu pilihan?
Aisyah setuju itu satu pilihan dan macam sekarang pun macam Instagram pun ada yang macam close friend. So macam kat situ Aisyah akan post benda-benda yang tak perlu Aisyah untuk share dekat public. Aisyah akan share dekat close friend saja. Jadi close friend pun janganlah pula dikongsikan. Itu pula dia kongsi kat orang lain, dia tak faham pula. Penat lah ada 2 akaun, 2 telefon pun saya tak ada kan. Okey, Nain, berbicara balik tentang tadi kita dah sebut sebelum kita ke udara ni kan, kata kadang-kadang orang perempuan dengan orang lelaki ni cara dia melihat sesuatu perspektifnya berbeza. Privacy mereka melihat privacy ni juga berbeza. Jadi macam mana Nain boleh ceritakan tu? Okey, kalau kita ikutkan macam mana nak cakap kadang-kadang perempuan ni kena overthinking pun ya juga. Yalah betul. Pasal certain tak semua. Kan belajar dari pengalaman kan. Perempuan ada insting. Insting kuat kan. So kadang-kadang because bila lelaki ni kadang-kadang dia contoh kita sebagai selebriti kan. Kalau kita pergi buat kerja kita kan benda semua kan. Bila kita ada certain contoh lah kalau ada kita punya orang-orang yang sekeliling kita ni yang kerja perempuan, pasal you involved dengan a lot of people, especially kadang perempuan cantik ke benda semua kan. So of course bila wife tahu, kalau dia tahu dia akan jadi macam wah suka kan. Padahal kita tak ada apa pun. Padahal kita macam tak ada benda pun tapi so benda-benda macam tu saya akan end up macam tak cerita lah. Tapi kalau kantor sendiri tu, kalau ada orang tangkap gambar ke dekat tempat tu tiba-tiba ada keluar ke apa, dan I cakap kita come clean lah. Cakap tak ada apa pun. Cakap je lepak. Tapi selalunya macam itulah dia akan jadi macam alamak benda ni tak ada apa pun. Kan? So that's why I have to kadang tu bila I benda-benda macam ni I akan terus terang ataupun I tak cerita pun. Okey.